nampak elok ni, bagi semangat kat dia. Nampak elok ni, tak apalah sahabat banyak-banyak sahabat pada Nabi zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Bukan duk pergi duk sembang merapu. Ni ada pula pergi ziarah kawan bawa tali pergi sukat badan. Aku nak sukat dah siap hak tu lawak kasak apa tapi ada tuan-tuan. Sampai hari ni dia menyesal. Nak pernah jumpa orang ni. Depa berlawak kasak sungguh. Dia jumpa hang dengan aku siapa nak mati dulu? Tak tahu dia dah. Dia dah. Bila kawan ni demam tuan-tuan, dia bawa tali pergi sukat, pergi hospital. Ni hang janganlah aku nak ukok. Dia tak tali dikam bila kita nak anak ke bumi kan, bila orang mati kita akan ukok kan, nak gali liang lahat tu. Dia pun ambil tali, dia tak di ujung kepala, dia tarik. Kalau tak hang buat apa tu? Ukok hang lah, hang mati senang ni, tak payah aku main ukok lah. Dia 7 jam lawak tuan-tuan. 3 hari lepas tu meninggal kawan ni. Sampai hari ni dia menyesal. Bila sembang ada atau aku menyesal tawak aku melawak dengan Pak Long ketara tu dia dah. Biasa dia kata ingatkan tak apa dia dah. Dia biasa melawak lagu tu. Tapi hari tu dia tak sampai hari ni bila sebut cerita tu dia kata dia menyesal. Pasal dia melawak macam tu dah. Jadi mana tuan kita kena beringatlah. Okey baik. Jadi walaupun kita ziarah tu hanya dalam masa 2 minit, 3 minit ataupun beberapa minit yang kita rasa perlu untuk kita bersama dengan pesakit itu, maknanya malaikat akan mendoakan kita 70,000 malaikat ni pada waktu kita ziarah dia tu, pada waktu pagi sampai waktu petang. Kita balik dah, tapi dia tetap, malaikat ni tetap mendoakan kita. 70,000 malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sikit 70,000. Baik. Kemudian wa in adahu asyiyatan. Hak ni kalau dia ziarah waktu pagi. Nabi kata kalau ziarah waktu pagi, malaikat berdoa sampai petang. Macam mana pula wa in adahu asyiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin. Begitu juga Nabi kata seandainya dia ziarah teman dia, sahabat dia di waktu petang. Petang ataupun kita ambil malam lah sebagai contoh dia. Okey, illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kecuali para malaikat yang berjumlah 70,000 malaikat berdoa kepada seseorang itu sampai waktu pagi. Jadi kalau kita pergi petang ziarah dia ataupun kita pergi malam, 70,000 malaikat berdoa kepada kita sampai pagi besok. Walaupun kita pergi ziarah dia 15 minit ataupun setengah jam, paling lama sejam, lepas tu kita balik kita lena sampai pagi, walaupun kita lena, malaikat mendoakan kebaikan kepada kita. Pasal kerana kita menziarahi sahabat kita yang sakit, teman kita yang tak sihat. Baik, ini hak dunia. Akhirat apa dia pula? Wa kana lahu kharifun fil jannah. Rasulullah sambung lagi, dan di akhirat bagi orang ni, siapa dia yang ziarah orang sakit ni, kharifun fil jannah, dia akan dapat hidangan special punya hidangan fil jannah, di dalam syurga. Dia akan dapat hidangan khas untuk dia, Allah Ta'ala kurniakan dia di dalam syurga. Kerana dunia dahulu dia menziarahi sahabat dia yang sakit. Baik tuan-tuan, ini baru sekali. Kalau kita setiap kali dengar orang sakit kita pergi ziarah, hak mati pun begitu kita pergi ziarah. Tuan-tuan, bayangkan dah berapa puluh ribu, dah berapa ratus ribu malaikat mendoakan kita. Tambah pula kalau tiap-tiap hari. Bayangkan kalau tiap-tiap hari. Pagi kita pergi ziarah, petang rasa teringat kawan kita, pergi pula waktu petang. Hak pagi tadi 70,000 kita balik sampai petang, pergi petang pula. Maknanya 24 jam malaikat yang berjumlah 140,000. Hak pagi petang 70, hak petang sampai pagi 70, maknanya 140,000 malaikat mendoakan kepada kita dalam masa 24 jam. Tu yang kata fadail ataupun kelebihan seseorang ini, seseorang Islam itu apabila dia menziarahi sahabatnya yang sakit.
Cuma adab-adab tu kita jagalah macam dah sebut tadi. Kita bawa lebih kurang barang-barang keperluan. Sakit ni contohnya bila yang sakit tu ketua keluarga, suami lah. Suami maknanya dia ada bebanan dia. Dia ada anak, isteri dia tak bekerja, contohnya isteri bekerja, pendapatan tak seberapa. Jadi kita kena jagalah yang tu. Kita kena jaga mana kita bawa pergi barang-barang apa yang boleh. Kemudian kita berdoa kepada si teman yang sakit tu, dan juga kita kena suruh dia berdoa kat kita. Doa orang sakit ini tuan mustajab. Biasanya bila kita pergi ziarah orang sakit, dia suruh kita doa kat dia, betul tak? Dia tahan doa lah, aku tak sihat ni. Kita pernah tak abang ada doa kat aku sama? Sebenarnya di antara kelebihan doa ni, doa orang sakit tu tuan-tuan. Pasal apa? Dia sedang menempuh ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita bagi semangat ataupun kita nasihatkan dia supaya dia boleh bersabar dengan musibah ataupun ujian itu, dan dia terima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatlah tu. Orang yang diuji dia terima ujian Allah, hebat tuan-tuan. Jadi kita kena suruh juga dia berdoa kat kita. Suruh dia berdoa kat kita juga. Dekat mana dia mampu, dalam hati ke ataupun mengeluarkan suara. Baik, itu sebahagian sebahagian yang dikatakan kewajipan. Kewajipan kita bila kita ziarah orang sakit, dan kelebihan fadail yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menghubung rahim. Hubung rahim ni mana kita mengeratkan silaturahim. Kalau kita duduk jauh-jauh, adik-beradik kita duduk jauh, bukan sekadar kita pergi, tapi hari ni dunia dah canggih dah lah ni. Duduk di Amerika ke, duduk di mana ke, tak sampai 2 minit kita bertelefon boleh cakap macam berdepan pula. Hak teknologi canggih ini sampai nampak rupa pula depan kita. Dia nampak rupa kita, kita pun nampak rupa dia. Jadi yang berjauhan kita kena sentiasa berhubung. Itu dipanggil suatu rahim. Menghubung rahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Kekeluargaan tu, ikatan keluarga tu. Apatah lagi kita ni adik-beradik, itu yang lebih utama. Kena selalu berhubung, kena selalu bertanya khabar pasal adik-beradik. Itu. Sebab tu sedekah yang paling afdal di antaranya bila kita nak sedekah, kita kena bagi kepada kaum kerabat yang terdekat dengan kita. Tengok dulu kaum kerabat yang dekat dengan kita ni, mereka di kalangan orang yang layak ataupun orang yang memang memerlukan pertolongan daripada orang lain. Kita kena dahulukan mereka daripada orang lain. Pasal apa? Nak jaga ikatan kekeluargaan, nak jaga hubungan silaturahim kaum kerabat tu penting sebenarnya. Baik, dia bukan kroni cerita lain. Dia tak kait dengan kroni ni. Ini nak jaga kaum kerabat kita yang susah, kita bantu dia. Dan masa sama kita bantu juga orang lain pada kemampuan kita. Baik. Dan lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki. Dia bagi contoh, ada lagi lah ibadah-ibadah yang lain ataupun amal kebajikan yang lain yang boleh kita gunakan kaki kita untuk kita buat ataupun kita gunakan di atas nama kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Dia bagi contoh pula tangan. Yang kata peranan tangan ni tanda kita bersyukur dengan nikmat tangan yang Allah kurniakan kepada kita. Apa dia? Kita ubah kemungkaran dengan tangan kita. Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, Rasulullah bersabda, yang tengok perkara yang tidak baik, maka Rasulullah arahkan kita ni ubah, cegah kemungkaran itu dengan tangan. Apa maksud tangan? Dengan kuasa kita. Kita ada kuasa. Jadi ada benda orang buat benda tak elok, kita ada kuasa ubah kemungkaran itu, ubah maksiat itu, ubah sebarang jenis benda-benda ataupun perkara ataupun perbuatan yang tidak direstui oleh Allah Ta'ala. Ubah dengan kuasa, guna kuasa kita cegah kemungkaran tersebut. Macam Nabi Ibrahim alaihissalam, dia guna tangan, dia guna kemampuan dia. Apa dia? Dia pergi katok habis, potong habis berhala-berhala yang disembah oleh orang kampung dia. Depa buat pesta. Hari itu depa buat pesta, jom heboh. Dulu pun ada jom heboh, cuma dia tak panggil jom heboh. Pampai jom heboh. Depa pakat pi, depa kata Ibrahim, hang tak mau pi ke? Hampa pi lah, aku tak apa sihatkan ni sikit, kepala sikit. Depa pi tuan-tuan. Dia buat operasi, dia masuk tempat rumah berhala. Bawa kapak sebilah, dia pergi katok habis. Kerak tangan, kerak hidung. Hak kecil-kecil tu semua dia katok. Akhirnya dia ambil kapak tu sangkut pada berhala yang paling besar. Balik. Puak-puak ni tuan-tuan, lepas depa buat pesta semua, balik nak main puja lah. Main tengok tu dia berhala depa habis. Patung yang mereka anggap sebagai Tuhan habis, rosak. Putih kepala, putih tangan, pecah perut, macam-macam. Depa sembang, siapa ni yang buat macam ni? Siapakah yang melakukan, yang bertindak ataupun yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ni? Allah sebut dalam Quran kisah ni. Maka kata seorang pada mereka, tidak lain dan tidak bukan, dia kata, aku dengar dulu ada seorang budak nama dia Ibrahim, pemuda ni. Dia suka duk caci maki Tuhan kita. Tak ada orang lain dah, dia kata Ibrahim tu dia buat kerja. Lepas syak Ibrahim. Akhirnya dipanggil, Nabi Ibrahim menghadap Namrus. Ditanya, wahai Ibrahim, kamukah yang merosakkan patung-patung berhala yang kami sembah? Ibrahim kata, pasal apa tanya aku? Awak tu tengok, kamu macam mana bertuduh? Tengok dulu kapak tu duduk kat siapa? Dia berkata kapak duduk kat berhala yang besar. Pergi tanya dia lah. Tanya aku pasal apa? Ibrahim kata, pergi tanya dia. Dia berkata macam mana nak tanya? Dia bukan boleh bercakap, dia bukan boleh bergerak. Ibrahim kata kalau dah hampa tahu kata bercakap tak boleh, bergerak tak boleh, dia pergi sembah buat apa? Dia pun terpukul dengan hujah tersebut. Ibrahim dia guna kuasa dia. Jadi yang pertama, kita guna kuasa, guna tangan kita ubah kemungkaran, cegah kemungkaran, lawan benda mungkar itu dengan kuasa, dengan tangan yang kemampuan yang Allah kurniakan kepada kita. Baik. Yang kedua, fa illam yastati' fa bilisan. Rasulullah sebut, seandainya dia tak mampu dengan kuasa, dengan tangan dia tak boleh, fa bilisan, dengan lidah dia, maknanya bercakap. Yang kedua, cara Nabi beri panduan kepada kita nak cegah kemungkaran itu, nak larang orang buat jahat itu bil lisan, dengan lidah. Kita tegur dia. Kita tegur. Kita bagi penerangan, kita bagi penjelasan. Hari tuan-tuan dan perempuan susah. Orang kata susah hari nak tegur pasal apa? Depa lawan balik, ambil pihak lawan balik tu. Tegur, tetap kita kena tegur dengan cara berhemah lah. Beri nasihat supaya orang yang melakukan kemungkaran itu dia sedar bahawasanya ada orang yang larang, ada orang yang sanggup, ada orang yang boleh larang dia melakukan perkara yang jahat tersebut. Ni kalau dia buat maksiat, siapa tengok pun tak kata apa. Jadi dia merasakan benda tu buat pun tak apa, pasal tak ada orang berani larang dia.
Tapi bila ada orang berani tegur, larang dia akan beringat. Oh, maknanya dalam ramai-ramai ada yang mampu, ada yang berani menegur ataupun memberi nasihat kepadanya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Nabi sebut lagi, kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah, dengan hati. Tak mampu dengan tangan, dengan lidah tegur. Tak mampu dengan lidah, Nabi kata dengan hati. Macam mana kata cegah kemungkaran dengan hati? Kita tengok kemungkaran itu, nak larang dengan tangan tak boleh, nak sebut dengan mulut pun payah. Jadi hati kita benci dengan kemungkaran itu. Hati kita tidak redha dengan kemungkaran itu. Fazalika dha'ful iman. Hati tak redha, tengok orang buat maksiat, hati kita tak redha, Nabi kata itulah selemah-lemah iman. Maknanya lemahlah iman seorang tu kalau tengok benda mungkar dia hanya benci dengan hatinya sahaja. Lemah iman maknanya ada jugalah iman dia. Bayangkan kalau tengok orang buat mungkar dia tak rasa apa. Api sokong pula tambah. Kan? Ada iman tak tuan-tuan? Yang tengok kemungkaran tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan lidah, tapi hati benci yang tak amat sangat dengan maksiat dan kemungkaran itu. Iman dia lemah, Nabi kata. Tapi yang tengok kemungkaran tak ada rasa apa. Sokong pula. Orang nak buat konsep dia pergi jual tiket pula. Tolong pula pergi jual tiket. Ada iman ke tuan-tuan? Tadi benci lemah iman. Lepas tu kalau hak sokong, orang buat maksiat ada iman dia. Tu. Jadi itulah kelemahan umat Islam pada hari ini. Kerana mudah sangat terpengaruh, mudah sangat ada program-program yang banyak melalaikan kita. Kita rakyat Malaysia ni banyak sangat aktiviti yang lara. Maknanya banyak sangat yang menyebabkan kita ni lara. Buat perkara yang sia-sia. Melakukan aktiviti-aktiviti yang sia-sia, tidak mendapat pahala daripada Allah, bahkan dapat dosa. Banyak. Dia menghabiskan masa begitu sahaja. Terutamanya bangsa kita, orang Melayu sendiri. Kita tengok tuan-tuan di kompleks membeli belah, kompleks shopping kompleks. Tengok yang duk lepak, yang duk merapu, semua tu. Cuba bilang, berapa orang di kalangan bukan bangsa Melayu? Kita bilang tengok, Melayu ramai ke bangsa lain ramai? Kecuali lah macam ini raya Hindu kan. Tak apalah mereka ramai daripada raya mereka. Hari-hari lain. Tengok. Yang terlibat dengan gejala dadah. Ayat ketum. Cuba bilang tengok, Melayu ramai ke bangsa lain ramai? Dengan gejala mak rempit, dengan gejala mencuri, merokok, melahirkan anak luar nikah. Jumlah tengok, Melayu dengan bangsa lain, hak mana paling ramai? Tu bangsa kita sedih. Sedih dengan bangsa Melayu hari ini. Bangsa lain dah ke depan. Bangsa Melayu dah makin mundur ke belakang. Duk kira nak kaya, serah tu duk kira nak kaya, nak jadi Melayu paling kaya, nak jadi Melayu paling semua, paling belakang. Tapi bab asas agama tu tidak diambil kira. Kurang menitik beratkan persoalan agama. Kadang-kadang tu ibu bapa sendiri yang kadang-kadang tu dia tak ambil kisah bab agama ni setengahnya. Sebahagian je lah. Bila anak nak periksa yang akademik ni dia tumpu sangat. Janji pula tu, kalau Alung, kalau Angah, kalau Alang, kalau adik lulus SPM ke, PMR ke, ayah bagi, mak bagi motor, mak bagi telefon bimbit, Samsung Galaxy Y macam-macam lah ni, Note 3 lah macam-macam lah, S2, S3 lah macam-macam. Itu biasa kita dengar. Dapat 5A, okey, ayah bagi tiket pergi melancong. Dapat ni okey, dapat hadiah ni. Biasa kita dengar tuan-tuan. Tapi jarang kita dengar kalau cek boleh hafal Quran, hafal surah ini dalam masa seminggu, boleh ingat ayah bagi hadiah banyak ni. Boleh khatam Quran dalam masa beberapa tahun, ayah bagi hadiah ni.
Boleh hafal berapa doa ni, ayah bagi hadiah ni. Jarang kita jumpa yang tu. Itu mana kelemahan kita sendirilah. Bukan kita nak rasuah, malah kita nak memberi semangat kepada anak-anak kita supaya mereka ni supaya semangat dan memberi kesedaran kepada mereka. Di samping kita tumpukan mereka, kita tekan mereka di sudut akademik ni, jangan abaikan yang berkaitan dengan asas-asas Islam. Itu penting. Bila seorang tu dia ada asas Islam dia yang kukuh, insya-Allah dia akan jadi anak yang baik, dia akan jadi hamba yang baik, dia akan jadi rakyat yang baik kepada negara dia. Tapi kalau asas agama tidak kuat, maka dia akan jadi rakyat yang merosakkan negara itu sendiri. Dia akan jadi manusia yang akan merosakkan maruah bangsa dia sendiri. Dia akan jadi anak yang akan mencemar maruah ayah ataupun ibu bapa dia. Dia akan jadi anak qaryah yang mencemarkan maruah anak qaryah itu sendiri. Karena tidak ada asas Islam yang kukuh. Baik. Dan menulis akan ilmu. Lagi peranan tangan tu, tulis ilmu. Tulis ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain. Buat karangan ke, rencana ke, risalah ke, apa pun. Gunalah bidang ini. Macam lah ni budak-budak dia panggil apa? FB. Facebook tu kan. Ni duk merapu Bukan FB ni duk merapu, tunjuk gambar hak nikah dulu ni. Tunjuk gambar masa duk berpacaran dulu ni. Sebenarnya itu satu, kalau dah ada medan itu, boleh guna medan itu untuk berdakwah. Apa salahnya yang kita baca di buku kitab dan sebagainya, ataupun ambil maksud hadis dan ayat Quran, masuk ke dalam FB kita, status kita. Tulis, post. Biar orang boleh baca. Itu sebahagian daripada cara untuk kita berdakwah, untuk kita mengembangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi senang, kita nak ceramah tak reti, nak mengajak tak reti, ambil Quran. Ni kita nak nak tulis pasal tu kita okey, nak makna surah makna bismillah contohnya. Tulis. Tulis boleh. Okey, post. Berapa ribu, berapa ratus, berapa ribu orang boleh baca. Yang kadang-kadangnya tuan-tuan, surah orang tu bismillah pun dia tak tahu makna lagi. Dia tak tahu makna. Ataupun kita ambil dalam bab-bab fiqh, rukun wudu contohnya, tulis rukun wudu ada berapa? Tulis 1, 2, 3. Ataupun yang membatalkan wudu ni ada berapa? Tulis dalam FB kita tu. Rukun sembahyang, yang batalkan sembahyang, yang batalkan akidah, kelebihan ziarah orang sakit, kelebihan duit baca Quran, sebut, cerita, buat begitu. Itu sebahagian daripada cara kita berdakwah, untuk kita menerangkan Islam kepada orang lain. Sebagai orang ni kadang-kadang dia nak baca dia segan. Bila buka FB, ada, dia boleh baca. Dia boleh baca. Tu tuan-tuan. Maknanya kalau dimanfaatkan dengan cara yang baik, maka benda itu akan berfaedah. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan dengan yang cara baik, maka dia akan merosakkan orang yang mengambil ataupun yang menggunakan kita kata alatan canggih seperti mana yang kita sebut tadi. Baik, jadi mana tulis ilmu. Macam syekh-syekh ulama macam kita baca ni, hebat, dia tulis ilmu dia. Dia telah lama meninggalkan kita, tapi ilmu dia segar sampai hari ini. Dan berjabat tangan dengan orang yang soleh. Tu. Tangan lagi tu. Dia kata peranan tangan kita tu. Dia kata ibadat tu apa dia? Kita bersalam dengan orang-orang yang baik. Bersalam dengan orang yang soleh. Man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa yang bersalam dengan orang alim, macam bersalam dengan aku. Sebut bab ni dalam kitab Jawhar Marhum. Kelebihan bersalam, berjabat salam dengan orang-orang yang alim. Maknanya ada manfaat dia.
Akhirat besok seandainya seorang ni dicari kebaikan dia tak ada. Tapi dia Islam. Orang tuan, dia jahat lagu mana pun tapi dia mati, dia tetap sebagai seorang Islam. Dia ni mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi dia jahat tuan-tuan, jahat dia tu tak menyebabkan rosak ucapan syahadah dia tu. Maka dia akan masuk syurga. Dia tak akan kekal dalam neraka. Dia ni Allah yang Maha mengetahui sama ada Allah nak ampunkan dia ataupun tidak. Jadi ada Rasulullah sebut bagaimana ada seorang didakwa di hadapan Allah, dicari kebajikan, tak ada langsung. Tapi dia Islam. Akhirnya ditanya dia, kamu ni dulu ni dah tak ada kebajikan lain, pernah tak bersalam dengan alim ulama dan sebagainya yang berjuang Islam ni? Oh, dia kata pernah bersalam. Itu pun akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apabila kita bersalam dengan orang alim, maknanya kita sayang kepada orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak nak cium tangan tu cerita lain dah. Itu sebagai kita nak hormat dia, kita cium tangan dia. Tapi macam mana ni tuan-tuan tak payah cium tangan lah, bukan tok guru. Jadi maknanya kita boleh hormat, kita salam sebab kita hormat, kita ra'i. Kerana Allah memberikan dia ilmu, dia menyampaikan ilmu kepada kita. Dengan ilmu yang dia sampai itu, kita tahu cara macam mana kita hidup atas dunia ni supaya hidup kita seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Ulama lah yang memberi panduan pada kita. Ada Rasulullah sebut bagaimana orang yang sedekah banyak atau dia boleh masuk syurga. Ada seronok masuk. Malaikat kata, "Hai nak pergi mana?" Masuk syurga. Pasal apa masuk syurga? Aku dunia dulu banyak sedekah. Hantar mana kata sedekah boleh masuk syurga? Tok guru aku mengajak, aku mengaji, tok guru habaq gitu. Malaikat kata kalau begitu takkan hang tak tunggu tok guru hang dulu. Hang nak masuk syurga dulu kah? Orang menteri syahid begitu juga nak masuk syurga. Mereka tanya nak pergi mana masuk syurga. Apa amalan kamu? Menteri syahid. Tak mana kata menteri syahid masuk syurga? Aku mengaji. Takkan mereka kata hang nak dulu masuk Datuk Guru. Bagilah Datuk Guru masuk dulu. Itu nak abad tak kelebihan. Dan orang yang alim ni tuan-tuan, mereka juga akan diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu ataupun syafaat anak murid depa. Depa diberi dengan keizinan Allah Ta'ala, mereka boleh cari nak tolong, nak bantu di kalangan pelajar-pelajar mereka. Itu penghormatan Allah kepada orang yang alim. Pasal Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu allazina amanu, Allah angkat di kalangan orang yang beriman dan juga di kalangan orang yang berilmu. Walazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu lana utul ilma darajat. Angkat orang beriman dan orang yang diberi ilmu, maknanya orang alim, darajat kepada beberapa darjat yang Allah sahaja Maha mengetahui. Jadi kita kena jumpa orang alim, salam. Salam. Mereka sebagai tanda kita sayang, kita ra'i. Kerana mereka orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan bila kita berjabat salam dengan mereka tu, mudah-mudahan adalah kebaikan untuk kita insya-Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu mewarisi para nabi. Apa yang mereka wariskan daripada nabi bukan harta benda. Perjuangan Islam, ajaran Islam itu, dakwah Islam itu diwarisi oleh para ulama. Dulu Islam, siapa yang mengajak dulu? Nabi dan Rasul. Siapa yang bagi kuliah doktorat Islam ni kepada umat manusia dulu? Rasul. Adakah lepas Rasul meninggal, Rasulullah wafat tu selesai sudah kerja Islam? Tak ada siapa lagi perlu sampai ke Islam? Tak. Jadi siapa yang sambung tugas Rasul tu? Yang menyebabkan Islam tu tuan-tuan sampai ke kita. Dan insya-Allah akan kekal. Ajaran Islam ini kepada anak cucu kita akan mengamalkan cara hidup Islam sampai hari kiamat. Usaha siapa? Daripada Rasul. Lepas Rasul tak ada, siapa dia? Tabi'in. Lepas tu tabi'in. Lepas tu di kalangan alim ulama yang bertukus lumus berjuang. Menyebarkan Islam. Ada yang mengajak, ada yang ceramah, ada yang cara tulisan, berbagai-bagai.
bidang dengan tujuan yang sama, nak sebarkan Islam kepada manusia. Tapi orang yang sampai ke Islam ini, tok-tok guru, mereka dicemuh, mereka dimaki, mereka difitnah. Itu pelik kan? Nabi-nabi ni mewarisi ulama ni pewaris Nabi. Allah sayang kepada alim ulama, Rasulullah sayang kepada alim ulama yang berjuang Islam. Jadi kalau orang ni dia benci pada ulama yang berjuang Islam, makna dia benci kat Nabi. Orang benci kat Nabi, makna benci kat Allah. Orang benci kat Allah masuk syurga kan? Dia tak akan masuk syurga kerana dia benci Allah dan benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang lain daripadanya, jabat tangan dengan orang soleh yang sama jenis dengan kita lah. Kalau dia tok guru, ustazah kita laki-laki tak boleh lah, walaupun dia hebat lagu mana pun, pasal berlainan jantina. Kecuali kalau dia mahram kita, tak boleh berjawab salam ni. Haram hukumnya dengan perempuan yang ajnabi, yang mana perempuan itu boleh berkahwin dengan kita, bukan mahram kita, tak boleh bersalam. Dengan mahram tak apalah. Senang kita sebut perempuan yang kalau kita sentuh dia batal sembahyang. Tak boleh bersalam dengan dia. Siapa pun dia. Ni dengan perempuan seronok sangat, salam ramai sampai merah jari ke mana tu. Laki-laki salam gitu bah. Dengan perempuan ni genggam kami lama. Tu Islam tak bagi tu. Bukan saja-saja salam tu. Dah lah pegang, genggam pula, tengok pula kawan tu. Hal lelaki ni gitu dah, salah. Tu tuan-tuan. Yang kata ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Sedangkan itu haram. Tak boleh bersentuh begitu. Kerana bukan tujuan yang diharuskan oleh syarak. Kalau dia doktor tak apalah. Tak ada dah doktor perempuan. Ataupun tidak ada doktor laki-laki, dia doktor perempuan, kita pesakit lelaki, harus bagi dia menyentuh kita atas tujuan mengubat dan merawat kita. Lah ni hak jaga tul pun faham dah tuan-tuan. Tu dia pakai sarung tangan. Banyak dah kita jumpa kan. Dia pun faham, hak duk jaga tul pun faham. Maknanya hak duk jaga begitu pun dia pun faham, makna dia sentiasa bersentuhan tangan dengan orang lain. Jadi dia pakai sarung tangan. Tu banyak kita jumpa. Pakai sarung tangan. Hak dia kerja bank itu juga. Kita nak ambil duit, dia main tangan pakcik, dia pegang tangan kita, dia pakai sarung tangan ataupun dia letak tisu kan. Dia letak tisu atas, dia letak tu. Fahamlah tu. Fahamlah tu. Itu tuan-tuan. Jadi hak ni pun banyak orang duk buat mudah ya, buat salam perempuan ni. Dia buat mudah. Bukan benda mudah, ini tentang hukum. Bila hukum kena jaga. Depa buat ustaz, orang hebat pun masuk neraka juga kalau jahat. Firaun perintah dunia ketika tu masuk neraka. Namrud masuk neraka, hebatlah tu, tapi masuk neraka pasal mereka tidak mematuhi ajaran Allah. Mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada mereka. Syurga neraka dia tak peduli siapa. Kamu jadi orang beriman, siapa pun kamu, masuk syurga lah. Kamu jadi orang kufur, siapa pun kamu, neraka lah tempatnya. Dan daripada segala ibadat yang dikerjakan daripada dua tangan, dan ada lagi-lagi lah dia kata segala amal ibadah yang dikerjakan dengan dua tangan. Apalagi contoh macam kita membantu orang, kita bantu, kita dobo kereta naik motor, ada benda tengah jalan, kayu duk belentang tengah jalan, kita pun bawa kereta belok kot ni, kita pun kotlah nak berhenti kereta, nak ubah kayu tu tak ada pasal. Tuan-tuan berhenti setengah tempat tu, kayu duk belentang tengah jalan ni orang mes tu bagi kotlah nak berhenti, cuba pakat berhenti. Kalau kayu tu besar, pakat berhenti, tolak habis, selesai masalah. Tu kata pahala bukan senang. Pahala lah tu. Kita menghilang ataupun kita buang perkara yang mengganggu di jalan, itu juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tengok ada benda yang macam kita
tengok ayat paik kolah sebagainya, ayat paik masjid dan sebagainya. Lain tengok paik buka tu. Seorang orang ni dia tak ambil peduli hak masjid, dia kata masjid dia banyak, dia kata biar pilah. Aku bukan kena bayar. Dia tak fikir kata dia telah membazir, dia telah salah guna ayat. Lepas pakai tutuplah. Tak, dia biar buka hari itu saja. Kita tengok Allah buka ni kita pergi tutup. Itu juga satu kebajikan. Kita menggunakan tangan kita untuk memelihara, menjaga hak-hak masjid itu, insya-Allah. Baik, jadi itu contoh. Banyak lagi lah. Dia kata contoh kita menggunakan tangan kita ke arah kebajikan, yang mana bila kita guna tangan ini, maknanya kita akan mendapat saham ataupun pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan adapun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki pada mencari harta benda dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat. InsyaAllah kita berhenti dan ni tuan. InsyaAllah kita sambung pula lah. Kita sambung pula insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi insyaAllah kita akan sambung pula lah pada tajuk yang sama bulan depan lah. InsyaAllah tak ke mana. Karena dulu ni 2 kali ya. Tu je sekali. Apa minta nak suruh Pak esok. Kan? Ambil malam yang sama. Jadi sekali lah. Okay. Baik, jadi kita tangguhkan insya-Allah. Dia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memerhati kita dan mengurniakan kepada kita kefahaman di dalam ilmu yang kita belajar, insya-Allah. Terusnya kita akan amalkan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada tersalah, tersilap dan sebagainya itu kelemahan daripada Allah, insya-Allah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا اللهم اعز على الناس اللهم اغفر اللهم اغفر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك سبحانك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.